Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimahumullah, alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang, masa, peluang untuk kita hadir ke rumahnya. Dan alhamdulillah telah pun kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan kita isi maghrib isyak kita pada malam ini dengan bersama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam masjid Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran yang besar. Khususnya kita berada dalam bulan Sya'ban. Dan tidak beberapa hari lagi kita akan masuk Ramadan Al-Mubarak. Sebab itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita betapa keinginan, kemahuan, kehendak untuk masuk Ramadan begitu tinggi. Masuk saja bulan Rajab, Allahumma barik li fi Rajabin wa Sya'bana wa balighni Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah aku dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Masuk Sya'ban, kita doa dengan Allahumma barik li fi Sya'ban, kena bulan kita ni duduk bulan Sya'ban. Masih lagi berkena wa balighni Ramadan, sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Karena kita sedia maklum kelebihan, kemuliaan yang ada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak sangat dinanti-nantikan oleh hamba yang benar-benar beriman kepada Allah. Walaupun di siang hari saum berpuasa, akan tetapi mengenangkan akan keperitan, kepayahan di siang hari berpuasa Ramadan. Tapi kerana melihat akan ganjaran yang besar, maka berkehendak sungguh nak masuk Ramadan. Kerana kita tak tahu sama ada kita dapat masuk ataupun tidak, walaupun berbaki lagi 14 hari. Sebab itu kita kena berdoa, wa balighni Ramadan, wa balighni Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah bulan Ramadan. Walaupun 14 hari tak lama ni, setengah bulan. Kita dah melepasi nisfu, separuh yang pertama, dan kita masuk kepada separuh yang kedua dari bulan Sya'ban. Menjadikan bahawa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita dekat dah dengan Ramadan, tak jauh dah. Tapi masih lagi kita berdoa lagi kerana kita tidak tahu kan, umur kita ni kita tak tahu sampai mana. Jadi dengan berdoa tu sebagai hasrat, keinginan dan kehendak kita nak masuk Ramadan, dengan doa. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan doa kita agar kita dapat masuk Ramadan. Amin, Allahumma amin. Muslimin rahimakumullah.
Untuk berkati majlis ilmu kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita sambung kuliah akidah dengan menggunakan kitab Aqidatul Najib fi Ilmi Usuluddin, iaitu pada muka surat yang ke-30, baris yang ke-6 dari bawah, baris yang ke-8 dari bawah. Kita masuk sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang ke-10, iaitu sifat hayat. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين اللهم آمين. Dan kata musannif, wal hayatu wa hiya la tata'allaqu bi syai'in, artinya dan yang keempat daripada sifat ma'ani itu hayat. Yang keempat daripada sifat ma'ani atau sifat yang ke-10, sifat yang wajib bagi Allah itu adalah sifat hayat. Artinya hidup yang tiada dengan nyawa dan tiada dengan nafsu dan tiada mijas dan tiada mizaj, yakni kejadian yang 4 anasir unsur, dan tiada hidup dengan sebab makanan. Baik, segala makhluk Allah yang lain, kehidupan dia itu dengan anasir yang disebut 4 mizaj, anasir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, unsur tanah, air, api, angin, 4 unsur. Baik, hidup tu dengan bukan dengan tiada hidup dengan sebab makanan. Kalau makhluk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hidup dengan sebab makanan. Ya, kalau kita makhluk yang hidup dengan sebab makan ni, maka perlu kepada makan. Kita ni hanya sekadar tak boleh tak makan ni dalam sehari lah. Maksud disuruh untuk puasa. Itu sampai kemampuan manusia untuk puasa 1 hari, terbit fajar hingga terbenam matahari. Dia tak boleh tak boleh puasa sambung, tak boleh. Hari ni puasa sambung ke esok, kerana dia memberi mudarat. Mana puasa tadi ni terbit fajar, tadi ni terbenam matahari, masuk maghrib kita buka lagi. Kita kata, wah, aku nak try tengok puasa ni masuk dah 15 Syaban, nak sambung 16 Syaban tu. Ada boleh. Dia kena berbuka terbenam matahari, berbuka. Nak puasa pula, mula terbit fajar pagi esok. Kemudian berbuka pula. Makna dalam sehari-hari itu mula terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan puasa itu sebenarnya memberikan kesihatan, sihat. Sumu tasik, berpuasalah kamu akan sihat. Jangan pula kata, oh aku puasa ni tiap-tiap hari kau sini kau, tapi ada penyakit cimani kau. Itu waliknya kita. Walik puasa beri sihat. Samalah kadang kita Sayyidina Muhammad, kita duk jaga makan, kita kata jaga pemakanan kita. Bila kita cuci mani, kita pun tak makanlah benda yang mani-mani. Ada darah tinggi pun kita tak makanlah yang lemak dan sebagainya. Tapi naik juga. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak, walaupun kita jaga makan. Ada orang jaga betul makan tapi kena juga penyakit. Kerana kita sebut, kita bicara dulu dalam perkara iftirari. Kerana Allah berkehendak nak beri penyakit, nak bagi kena sakit. Yang ni secara ghalibnya begitu. Bila kita jaga makan, kita sihat. Bila kita puasa, sihat.
Tapi bila mana Allah berkehendak nak uji dengan sakit, iyalah jaga makan macam mana pun. Kalau Allah berkehendak nak beri sakit tu kena. Kerana itirari yang tergagah, kita tak boleh nak mengelak. Melainkan dalam perkara yang boleh kita mengelak, yang kita jaga SOP ni, kita berusaha nak mengelak, berusaha untuk tidak kena mengelak lah. Penjarakan sok, pakai face mask, tidak bersentuhan sebagai langkah pencegahan. Itu sebagai langkah yang ada pada diri kita yang mampu kita buat, yang disebut sebagai ikhtiari. Perkara yang boleh kita ikhtiar. Perkara yang tak boleh kita ikhtiar, kita jaga dah, jarak sok dah, pakai face mask dah, tak sentuh dah. Boleh jadi Allah berkehendak nak beri kena juga. Boleh jadi Allah berkehendak nak beri kena juga, dia ada jalan dia. Contoh orang mari pegang pagar, orang ada COVID pegang setuh sini kan. Contoh setuh biasa kita kata Allahumma salli ala Muhammad, kita tak nampak lah kerana COVID ni virusnya tak nampak. Dia nak isi minyak kereta contoh. Dia positif. Kemudian dia pergi akan isi sendiri. Peganglah nozzle. Dia pegang. Kemudian Allah nak bagi kita kena lah contoh. Waliyadzubillah. Allah nak bagi seseorang tu kena contoh. Kemudian lepas yang positif tadi selesai isi minyak, pergilah dia. Hamba Allah ni mari pula isi minyak, peganglah kena. Dia jaga ni SOP di masjid, semua dia jaga. Tapi kalau Allah nak berkehendak bagi kena. Takkanlah dia setiap tempat yang nak spray dulu. Jadi sebagai langkah yang mampu kita nak ikhtiar kita dalam ruang lingkup ikhtiar kita ikhtiar. Jangan pula kita kata apa ni jauh semua nak kena juga. Memanglah nak kena juga, tapi tanggungjawab pada diri kita yang ada iaitulah ikhtiar. Selagi mana kita mampu ikhtiar, kita kena ikhtiar. Selama mana kita tahu bahawa dengan dekat-dekat ni mudah berjangkit, mudah repot. Dengan bersentuh mudah. Maka tanggungjawab ulil amri, pemerintah menetapkan SOP ni, garis panduan jaga-jaga apa semua. Jangan kita bandingkan tempat lain. Kita kata di pasar raya nampak orang rapat-rapat ramai. Walaupun di pasar raya, di pasar malam, tetap SOP dia jaga-jaga. Yang kita nampak rapat-rapat semua tu, hamba Allah tu yang tak jaga-jaga. Cuma alhamdulillah kita di rumah Allah kita jaga betul. Sebab itu kita sebut tadi, kita jangan banding beza di tempat lain. Banding beza kita yang bertanggungjawab dalam menguruskan majlis perkahwinan, kita jaga, alhamdulillah. Jangan pula kita banding orang yang tak jaga. Kita kata apa ni, kluster apa nama tu, kayangan lah apa semua. Kerana pada tanggungjawab kita yang ikhtiari kita, ya kita laksanakan menurut tanggungjawab ikhtiari kita yang kita mampu ikhtiar. Yang kita tak mampu ikhtiar, ya kita berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi hidup ni pada makhluk dengan sebab makan. Tak makan sehari tak apa lagi dah. Boleh hidup lagi. Tak akan 2 hari pun masih sebenarnya masih boleh hidup, tapi beri kesan dah pada tubuh badan kita dah ada sedikit mudarat. Puasa tu baik dia sebab kita memberi rehat kepada anggota hak dalam ni, penghadaman sistem dalam hak kita tak nampak, kita beri rehat. Dan kita beri rehat cukup kadar dia. Cukup kadar rehat. Sebab itu di bulan Ramadan puasa tu setiap hari sebulan di bulan Ramadan tidak beri mudarat. Malah memberi kesihatan. Baik. Jadi hidup ni pada makhluk sudah pastinya laisa kamitslihi syai'un, ya. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan dengan Allah dengan makhluk. Jadi benarlah kita pun kata makhluk pun hidup, ya hidup. Makhluk hidup dengan roh. Dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan jasad atau dengan nyawa tu. Dan sebab itu berpisah nyawa daripada badan, maka diistilahkan orang tu mati.
Tak ada roh dah. Nyawa terpisah daripada badan, mati. Itu. Ya. Baik itu kalau kita bicara dulu awal berdebat antara Dahri dengan Imam Abu Hanifah. Yang ketika itu Imam Abu Hanifah masih lagi kecil lagi lah, kata kanak-kanak atau remaja lah, usia yang muda. Sebenarnya Dahri itu nak berdebat dengan tubuh Imam Abu Hanifah, Imam Hamad. Tetapi kerana Allah Subhanahu wa taala memilih Imam Abu Hanifah, ya. Kerana kisah dia bagaimana kita bicara dulu, kita ulang secara ringkas. Bahawa Dahri ini dia mari pertanyaan-pertanyaan yang pelik-pelik sehingga kan ramai dalam kalangan ulama tak boleh nak jawab. Tanya bagaimana kamu kata Allah itu mawjud, sedangkan yang mawjud itu ada tempat. Kamu kata Allah wujud tidak bertempat. Maka Imam Abu Hanifah jawab, mudah ya. Jawapan dia ada pada diri kamu. Apa dia? Ni nyawa ni. Kalau tanya, Imam Abu Hanifah tanya kepada Dahri, pada diri kamu adakah roh, nyawa? Dahri kata ya ada. Kamu tunjuk mana dia ada? Adakah di kepala, di perut, di kaki, di lutut, di dada? Maka tercengang Dahri, tak boleh jawab. Maka debat tadi ni Imam Abu Hanifah jawab dengan soalan. Ditanya soalan, jawab balik dengan soalan. Bila jawab balik dengan soalan ni, mana kalau kata benar ni, kata-kata benar, dia boleh jawab balik, tapi tak boleh jawab. Dia dah nak jawab tu mana? Roh duduk mana? Duduk kepala. Lepas itu kata pacu kepala, mati. Tapi kalau orang kena tikam perut, mati juga. Kalau kata roh di kepala, tikam perut, dah mati. Biasa duduk kepala. Contohlah kita kata. Itu. Baik. Mudah ya, Allah beri ilham kepada Imam Abu Hanifah nak jawab soalan yang sebelum ini sudah ramai ulama yang dikalahkan oleh Dahri. Mudah ya. Soalan yang kedua, kalau kalaulah suatu yang wujud itu mesti ada dahulu daripada dia. Ya, mana dia guna logik akal. Ya. Logik akal. Kerana logik akal ni melihat suatu yang baharu je. Yang baharu ni bila ada dia, maka tidak ada dahulu daripada dia. Kemudian ada Allah Maha selepas daripada dia. Kan? Makna dia nak menafikan qidam dan baqa. Maka Imam Abu Hanifah pun jawab mudah ya. Jawapan dia ada pada diri kamu. Maka diangkat tangan ni. Adakah ada di dahulu daripada ibu jari? Ada? Tak ada. Adakah ada selepas jari kelingking? Pun tak ada. Maka mudah jawapan Imam Abu Hanifah atas pertanyaan Dahri yang Allah Muhammad menimbulkan keraguan kepada kaum muslimin. Baik. Jadi begitu yang kita sebutkan bahawa hidup tadi ni Allah Subhanahu wa taala bersifat hayat, hidup yang tiada dengan nyawa. Kalau makhluk dengan nyawa, dan tiada dengan nafsu, dan tiada dengan kejadian yang tadi anasir tadi. Baik, dan takrif hayat itu ia sifatun wujudiyatun tusahhibu liman qamat fihi idrak. Artinya iaitu sifat yang wujudiyah yang mengesahkan ia, yakni sifat itu bagi orang yang berdiri ia dengan dia, yakni dengan orang itu akan idrak. Jadi disebut ia sifat yang wujudiyah, yang wujud dia, yang mengesahkan ia, sahlah ia. Yakni sebab itu bagi yang berdiri ia dengan dia, yakni dengan dia itu disebut dengan orang itu akan idrak. Artinya bahawa bersifat ia dengan sifat idrak, iaitu ilmu, sama dan basar. Idrak ini iaitu sifat yang dapat. Kalau kata sama, sifat pendengaran, ya, pendengar, tengok.
Iaitu apa yang mendapat idrak daripada dia, iaitulah mendengar. Kalau makhluk dengan alat pendengaran, telinga. Kalau makhluk kita sebut telinga. Tak ada kita kata mu dengar dengan mata tak. Kalau makhluk kita sebut mu dengar dengan telinga. Kalau basar, penglihat, mata ni dapat melihat. Itu kita sebut dapat melihat dengan mata. Allah beri nikmat kepada kita dengan melihat mata. Mata dapat melihat. Dapat melihat. Ada orang yang Allah tarik sikit-sikit dengan rabung jauh, sikit-sikit, mula power 100, kemudian naik sikit 150, 250, 350. Ada Allah uji, tarik sikit, nikmat mata melihat, nikmat melihat dia dengan rabung dekat. Biasa rabung dekat ni orang yang berumur kan? Allah tarik nikmat sikit. Itu gitulah kehidupan makhluk ni. Allah nikmat ni Allah tarik sikit. Melainkan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tarik sekali pun ada juga kematian yang mengejutlah. Kemalangan jalan raya, mati tak tarik sikit-sikit. Tapi bila ia sampai kepada syekhun kabir, orang tua, maka dia akan merasai nikmat Allah itu ditarik sikit-sikit. Dan ia adalah satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita ni semakin dekat dengan kematian. Benarlah kematian tak tahu bila. Ada orang sampai 100 tahun. Kita lah ni contoh 50 tahun. Ada 50 tahun lagi. Cuma kita tak tahu. Cuma bila mana mari sakit, mari kurang nikmat tu sikit-sikit ni, sebagai peringatan kepada kita, sedarlah kita bahawa kita makin hampir dengan kematian. Demikianlah kita dah sambut hari lahir. Hari lahir ni bukan tak molek, sambut molek dengan dengan tujuan yang cantiknya bagaimana sedarlah kita makin tambah umur, makin dekat aku dengan kematian. Walaupun muda lagi walaupun boleh jadi umur 20, ialah kita kerana kita tak tahu bila kita mati. Jadi bila meningkat usia, makin dekat kita dengan mati kita. Tu. Baik. Maka dengan satu-satu tanda-tanda ini sebagai peringatan daripada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita dekat dengan kematian kita. Ya, umpamanya rambut kita masa muda dulu hitam molek, hitam berkilat comel. Mari umur 40 ni nampak dah tukar jadi putih. Suku daripada rambut kita dah jadi putih. Maka itu juga sebagai peringatan. Peringatan bahawa kita ni dah usia kita dah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah perjalanan dah dekat dah hampir kepada kematian. Banyaklah tanda-tanda yang Allah beri dalam kehidupan kita sebagai nak peringat kepada kita. Baik. Itu disebutkan kalau ilmu mengetahui. Dia kata kita. Dan seumpama sifat idrak itu yang lainnya daripada segala sifat yang disyaratkan pada akal wujud hayat, seperti qudrah dan iradah. Dan iaitu syarat akli pada sekalian sifat ma'ani lazim daripada ketiadaan sifat ma'ani, dan tiada lazim daripada wujudnya ada sekalian sifat ma'ani dan ketiadaannya pada hak yang baru. Baik. Jadi nak sebut bahawa tak ada sifat ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada hak yang baru. Dan adapun pada hak Allah, maka lazim daripada wujudnya ada sekalian sifat ma'ani, kerana sifat Allah itu tiada bercerai setengahnya daripada setengah dan tiada bercerai daripada zat. Baik. Kalau pada makhluk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang kita sebut tadi tu, satu dengan alat tadi. Kalau dengar dengan telinga, melihat dengan mata, cakap dengan lidah, tahu dengan ilmu tadi tu. Dengan ilmu kita tahu, dan lagilah perkara yang disebut sebagai
panca indera. Menghidu dengan hidung, merasa dengan lidah. Itu. Dan Allahumma salli alaihi wasallam, ia adalah sifat yang tidak kekal. Pada Allah ia disebut tadi tiada bercerai. Kemudian tiada bercerai antara sifat-sifat tadi, kemudian tiada bercerai sifat tadi dengan zat. Kalau makhluk semua bercerai tu. Ada orang telinga kita nak sebut dengar jelas molek. Ada orang mata terang. Mata terang, telinga pula kurang. Ada orang telinga jelas, mata pula kurang. Macam-macam. Kalau pada makhluk ni macam-macam. Hak awal terang berlaku lah mata. Dengar molek lah. Ada pun orang budak kecil lagi, budak sekolah rendah lagi pakai spek tau. Tu nampak. Bukan dengan sebab tua yang kata ia tak nampak tau. Boleh jadi dengan sebab asbab. Apa tu dia sebenarnya dalam kehidupan ni sebab musabab ada sebab. Mari baju ponyol dengan medaklah gadget. Kan budak-budak lah ni kan duduk dengan gadget, dengan handphone, duduk mengadap handphone. Maka mata jadi Allahumma salli ala Muhammad jadi tak terang atau sedikit rosak pada mata penglihatan dia. Mari pula kata anak kami ni tu tengok sedia pun cerah molek mata. Tak sama kata tadi. Kerana hak bercerai-cerai tadi. Boleh jadi mata pada seseorang individu ni mudah anak ni sensitif. Kan? Apa tu sensitif dengan cahaya, jarang-jarang tengok, dapur tengok selalu jadi rosak mata. Tu. Baik. Bermula ta'rif ini muhtamal bahawa ada ia bagi hayah yang qadim jua. Hayah bagi yang qadim jua. Maka hanyalah dan iaitu yang munasabah bagi tempat ini. Dan muhtamal bahawa ada ia bagi tiap-tiap daripada hayah yang qadim dan hayah yang baharu, dan tiada sah bahawa ada ia bagi hayah yang baharu jua. Maka hanyalah kerana bahawasanya keluar daripada maksud kita. Jadi hayah pada Allah Subhanahu wa taala itu bersifat qadim lah. Yang disebutkan tadi, segala sifat tadi ni ada apa tu tidak bercerai antara sifat, kerana qadim dari sifat bersifat dengan sifat qadim dan tidak bercerai dengan zat. Baik. Ketahui olehmu bahawa hayah yang baharu itu tiada lazim ia dengan ruh. Yang baharu makhluk disebutkan sedikit di sini, bahawa hayah yang baharu itu tiada lazim ia dengan ruh. Bagi makhluk ni tidak semesti dengan ruh, tapi kebanyakan dia dengan ruh. Macam manusia kita ruh lah, nyawa. Macam binatang-binatang yang hidup melata ni semua dengan nyawa. Tu kita sembelih dia, matilah dia. Kalau kita Allah cabut nyawa, matilah kita. Yang kata terpisah roh daripada jasad. Dan bukan lazim, maksudnya bukan semua makhluk itu dengan roh. Ya, kerana disebutkan terkadang didapat hidup dengan tiada roh. Allah beri hidup tanpa ada roh. Ada juga. Maka sungguhnya dijadikan oleh Allah Ta'ala hidup pada kebanyakan daripada segala jamadat, kerana mukjizat atau karamah dengan tiada roh. Seperti diberi contoh pohon kayu yang memberi salam atas Nabi Al-Mustafa alaihi salam, dan batu yang seni-seni mengucap tasbih dalam tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebut bahawa ada yang hidup, hayat tadi hidup tanpa roh, tanpa kita sebut nyawa. Dan Allah hayat itu tiada ta'alluq dengan sesuatu, kerana bukan sifat yang memberi bekas, iaitu mengadakan sesuatu dan mengadamkan dia. Hayat ni tiada ta'alluq dengan sesuatu, kerana hayat ni adalah pada hidup tu. Dia tak beri bekas seperti mana kudrah iradah. Kudrah iradah, kuasa dan kehendak memberi bekas yang kita bicara dulu. Kadang pada makhluk, kuasa kita, kudrah pada kita ni hak Allah beri juga, yang juga bersifat sementara.
Sementara yang Allah beri kepada kita, yang kita boleh kederaan. Ya, umpamanya tangan kita lah ni boleh bergerak, alhamdulillah, kita pulah. Kan? Kemudian kita buka botol air. Ini kederaan Allah beri. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala tarik kederaan ni tangan dengan lumpuh, tak boleh gerak. Orang kena buat belaka. Tuan kederak, ni kederak belaka. Kederak dan kehendak dia mari sekalian lah. Kalau dia tak ada kehendak, walaupun ada kederak, dia tak akan ambil botol air buka pupuh dalam gelas. Ni berhimpun kederak dengan iradah. Ini makhluklah kita sebut ni. Supaya nampak. Kemudian kehendak kita nak minum. Kehendak mari bersama dengan kederak. Makhluk mari dua sekali. Sekali mari. Kalau kita ada kehendak, tak ada kederak, tak boleh jadi. Kederak tangan tak boleh nak buat. Nak minum. Tengok boleh mari tak minum tak boleh. Maka berhimpun kederak dengan kehendak. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi dapatlah minum. Kederak kita tadi, tangan kita boleh gerak ambil gelas, pak mari mulut minum. Kemudian akan kederak, akan kuasa dan juga kehendak. Baik. Beza hayat, kerana hayat tidak memberi bekah. Kalau pada makhluk Allah beri hidup. Benarlah hidup ni perkara yang pada makhluk itu suatu yang apa kita nak sebut bahawa dengan hidup ni lah dia boleh buat. Ialah itu pada makhluk. Dengan hidup lah. Kalau mati tak boleh nak buat apa dah lah. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Bila mana matinya seorang anak Adam, dia kata hayat itu tak ada, ataupun terpisah roh dengan jasad mati itu, in qata'a amaluhu, terputuslah segala amalannya, illa min thalath, melainkan 3, sadaqatin jariyah, sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakannya. 3 tu tidak putus kerana ia mengalir atas usaha dia dalam kehidupan dia. Usaha dia dalam hidup dia, dia infak fi sabilillah, wakaf dan sebagainya. Usaha dalam hidup dia, Allah Sayyidina Muhammad mengarang kitab, dan kitab dia dibaca, diambil ilmu daripada dia, mengalir. Usaha dia dalam mendidik, mengajar anak dia menjadi anak yang soleh, solihah, yang sentiasa mendoakan dia. Yang terputusnya adalah amalan dia. Dia tak boleh tak buat amalan dah. Itu kata mati. Bila mati terputus habis. Benarlah pada hidup, pada makhluk hidup tu segala muncul sesuatu yang boleh buat. Mati putus habis dah. Tak boleh dah. Nak cakap dah boleh, nak tengok dah boleh. Sebagai yang hidup. Walaupun di sana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ada yang berpandangan bahawa roh itu boleh melihat. Roh boleh melihat. Ketika dia Allahumma salli ala Muhammad diuruskan jenazah dia melihat. Itu kita disuruh untuk mengurus jenazah itu dengan sebaik-baik. Walaupun dah tak ada ruh pada jasad itu, kita kena urus seumpama masih ada ruh pada jasad. Walaupun kita kata memang ruh tak ada dah, buat tak apa, buat mudah ya, ada. Baik. Kemudian itu kata hayat ini tidak memberi bekas, maka dia tiada ta'alluq dengan sesuatu. Karena bukan sifat yang memberi bekas mengadakan sesuatu dan mengadamkan dia, dan tiada membukakan hakikat sesuatu, dan tiada pula menunjukkan atas sesuatu seperti kalam. Karena dari sudut tadi itu idrak tadi Allahumma salli Muhammad, apa hayat tadi itu dengan hayat itu hidup. Bila hidup tadi
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Benarlah kita sebut tadi, kita kalau kita merujuk kepada makhluk ni, kita sebut dah, kita bicara dulu awal sifat apa tu, mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Dia tak boleh tengok makhluk kita nak fikir Allah, tak boleh. Makhluk walaupun kita sebut tadi makhluk dengan hidup ni boleh buat bila mati itu makhluk. Kerana hidup, segala sifat bagi makhluk ini dengan sebab hidup. Segala yang boleh manfaat dalam hidup ni dengan sebab hidup. Mati kerana makhluk ini mula kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu boleh kufur kepada Allah? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Awal kamu asalnya mati, maknanya ada. Kuntum amwatan fa ahyaakum, maka Allah hidupkan kamu. Itu makhluk. Asal tak ada, Allah hidupkan, Allah beri hayat. Fa ahyaakum thumma yumitukum. Selepas kita hidup ni berapa lama? 100 tahun, 200 tahun, 60 tahun, thumma yumitukum, kemudian mati. Tu. Hak hidup dalam hidup kita sehingga mati. Tu yang kata hayat pada makhluk ni. Bila pada makhluk perlu kepada hayat nak boleh hidup tu. Kerana hidup makhluk kita lah, kita sebut makhluk manusia, perlu kepada lazim dia dengan ruh, nyawa. Musa ni sebut tadi tiada lazim dia dengan roh itu segala makhluk semua makhluk. Tapi bila kita sebut manusia, lazim dia dengan roh. Mana ada orang hidup tanpa roh? Awak mari orang yang tak ada nyawa, dia boleh hidup, jalan, cakap macam biasa, tak ada. Mana orang tu kalau dia boleh jalan apa semua, maka dia ada roh, ada nyawa. Itu lazim bagi manusia, lazim bagi binatang-binatang yang hidup. Melainkan yang disebutkan jamadat, benda-benda yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang hidup dia tapi tanpa roh. Allah beri dia hidup tapi tanpa roh ataupun nyawa. Baik. Amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum, kemudian mati. Itu makhluk. Hidup mula mati. Yang kata mati tak ada. Allah hidupkan kita ni, hari ni kita hidup. Satu ketika dan saat nanti thumma yumitukum, mati. Sampai masa kita akan mati belaka. Masa kita masing-masing belaka. Masing-masing belaka yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ajal maut seseorang. Kemudian thumma yuhyikum, kemudian di yaumul mahsyar nanti, yaumul ba'ats, pada hari kebangkitan nanti, yuhyikum, Allah hidupkan Allah. Thumma ilaihi turja'un, kemudian Allah kembalikan, kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita beri laluan kepada azan Fardhu Isya dahulu, dan kita ada sikit lagi sambung insya-Allah. Kita beri laluan azan Isya.